Ustaz, kalau ada orang buat khianat kat kita, kita tak boleh balas. Tapi kalau kerap berjumpa dengan dia, bagaimana patut kita react? Ada tak zikir supaya kita dapat elak otak nampak dia? Allahu Akbar. Wow, ini dahsyat. Tapi perkataan ni ada benarnya daripada Al-Quran. Ada ayat daripada Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Okey, macam ni firman Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali kita cerita tentang khianat. Khianah ni dia lawan kepada amanah. Amanah lawan dia khianah. Sebab dalam sifat Nabi, kita ahli sunnah wal jamaah, akidah kita beriman kepada Rasul. Bila kita beriman pada Rasul, Rasul ni ada 4 sifat wajib dia. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Lawan kepada sifat 4 ni, sifat mustahil. Siddiq membenarkan, mustahil Nabi kadhib, penipu. Siddiq amanah, mustahil Nabi khianah. Tabligh menyampaikan, mustahil Nabi menyembunyikan. Fatanah, Nabi, semua Nabi bijaksana, mustahil Nabi bodoh. Boleh dapat tak? Jadi khianat ni lawan amanah. Bila abang tu kata buat khianat, kita memahami bahawa abang ada mengamanahkan seseorang untuk buat sesuatu, tetapi orang itu khianat daripada membuatnya. Contohnya, kita bagi kat dia, dia nak pinjam kereta kita, tahu-tahu dia pergi langgar kereta kita. Faham tak? Jadi kita kecil hati ya. Tapi nak buat macam mana? Dia sepupu, lalu duk jumpa. Boleh tak? Ada cara tak untuk kita tak mau jumpa dia ataupun tak mau nampak dia? Sebab bila jumpa kita sakit hati. Okey, minta maaf. Saya jawab berdasarkan soalan dan secerdik saya yang ada. Saya ni tak cerdik sangat, jadi secerdik yang saya ada saja. Pertama, jawapan saya, dengar dulu. Ni jawapan yang orang kata apa? Yang amanah daripada saya. Seelok-eloknya bila dia buat khianah pada kita dan dia tak minta maaf lagi, kita pergi jumpa dengan dia, habaq dulu kata dia telah buat khianat pada kita. Bagi tahu, tuan, hari tu saya bagi pinjam kereta, aku bagi hang pinjam kereta, tuan langgar. Hang dah minta maaf kat aku juga. Janganlah kata begitu, aku kecil hati. Kena habaq dia. Sebab kadang-kadang dia tak tahu. Dia duk ingat kita sepupu, kira okey-okey saja. Kira kau timah, boleh lah kira macam tu kan. Okey-okey saja. Kadang-kadang orang tak perasan. Jadi kita secara peribadi kena belajar juga untuk luahkan perasaan kita, tapi dalam keadaan yang tenang. Okey? Ingat, anger, A-N-G-E-R, anger, marahan. Anger adalah sedikit ringkas daripada danger. D-A-N-G-E-R, tambah D je depan. Jadi anger ni dia boleh mendorong kepada danger. Anger boleh dorong kepada danger. So jangan marah. Luahkan dalam keadaan berhikmah. Bagi tahu dekat dia. Sebab kalau kita tak bagi tahu, dia tak tahu. You have to reach out. You have to reach out. Oh, dah sampai dah Seremban Port Dickson. So you have to reach out. Kena bagi tahu dekat dia. Bang itu pinjam kereta saya, abang langgar, tak kata minta maaf. Cik hati saya. Teacher nak bagi pinjam lagi, kena habaq dia supaya dia minta maaf. Bila dia dah minta maaf dan kita lapang dada dengan perkara itu, kosong-kosong settle. Yang tu yang pertama. Sebab apa? Dalam Al-Quran, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Ada kan ayat tu dalam Quran alamak. Cari internet pun tak ada. Belah yang iPad saya ni. Khudhil, siapa yang ada dekat internet ke apa, tolong cari, saya type dalam ni, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Cuba tengok itu dalam Islam memang dia suruh kita bagi maaf, bagi lapang dada, bagi maaf kat orang. Sebab ketidaksengajaan ini kita pun akan buat juga. Saya pun biasa buat juga. Saya biasa sewa kereta. Saya ingat lagi saya biasa sewa kereta. Ada satu jenama tu lepas tu tak sewa dah, takut, malu. Saya biasa sewa, bukan langgar apa pun. Turun-turun jambatan tu tak pernah ada. Tak ada polis buat speed trap, dia tembak tu, peram kena kereta tu. Habis aku kena bayar. Lepas tu tak pinjam dah kereta tu, malu. Tapi nak abang kata ketidaksengajaan. Tapi kena cakap sorry ya. Kena cakap sorry. So, okey, itu satu. Itu yang jujur, amanah dalam ilmu. Bila orang tanya soalan macam ni, kita kena habaq. Pergi bagi tahu kat dia, mungkin dia tak tahu. Bila dia dah bagi tahu, kalau kita boleh terima yang tu, lapang dada, settle, kosong-kosong. Jadikan macam biasa. Forget the mistake, remember the lesson. Forget the mistake, remember the lesson. Don't remember the mistake, forget the lesson.
Forget the mistake, remember the lesson. Habis cerita. Cuma saya nak tambah sebagai manusia biasa. Boleh nampak Sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa, hati kita ni pedih tak bila kita jumpa orang yang buat khianat kat kita, lepas tu buat dono kadang-kadang, ataupun kita tak tahu keadaan abang tu, orang yang buat khianat kat dia tu macam mana, boleh faham tak? So jadi saya nak beritahu kata macam ni. Baginda Nabi SAW, Muhammadun basharun la kal bashar lakinnahu yaqutu bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia tetapi tak sama macam manusia biasa. Umpama Nabi seperti batu, tapi bukan batu kelikir macam kita. Nabi batu permata. Dua-dua batu tapi value berbeza. Kalau dalam bahasa mudah, Nabi manusia biasa tapi bukan manusia biasa-biasa. Boleh faham tak? Nabi manusia biasa tapi Nabi bukan manusia biasa-biasa. Jadi disebabkan Nabi manusia biasa, Nabi ada perasaan, Nabi ada kecil hati, Nabi ada rasa marah, Nabi ada rasa keluar air mata, Nabi ada rasa sedih, Nabi ada rasa gigil. Sebab Nabi manusia biasa, tapi Nabi bukan manusia biasa-biasa. Nabi punya overcome, Nabi punya motivational, Nabi punya orang kata apa, booster Nabi punya driven energy. Nabi berbeza dengan kita. Nabi powerful. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Itu Nabi special. Tapi poin yang nak abang, ada tak dalam sejarah Nabi terasa hati dan sebagainya? Ada. Ketika peristiwa pakcik Nabi nama Sayyiduna Hamzah dalam peperangan Uhud. Kan Sayyiduna Hamzah kena lembing oleh Wahsy. Wahsy yang berkulit hitam, yang terror itu, selepas melembing Sayyiduna Hamzah dalam peperangan selepas Uhud itu, dalam keadaan selepas itu Wahsy masuk Islam. Wahsy pergi berjumpa dengan baginda Nabi dan mengangkat syahadah. Tapi Nabi ada pesan kat Wahsy. Nabi kata, aku terima Islam hang, aku suka hang masuk Islam, tapi lepas ni hang jangan tunjuk muka kat aku lagi dah, sebab dia akan mengingatkan aku bahawa hang yang bunuh pakcik aku bernama Sayyiduna Hamzah. Maknanya ada tak peristiwa macam tu? Ada. Jadi untuk kita, ada momen hati kita kuat, ada momen hati kita tak kuat. Ingatlah, saya tengah cakap dalam keadaan adil. Dua-dua saya cerita. Jadi jangan pilih satu road saja. Pilih dua-dua. Ketika kita strong, kita kuat, ambil yang pertama, lapang dada, tenang dan sebagainya. Ketika kita down, ambil yang cerita saya ni. Tapi jangan terus down. Betul untuk nak jadi strong balik. Boleh faham So Nabi down, Nabi rasa macam ni, Nabi kata kat waktu, jangan main jumpa aku dah. So memang boleh kita pergi kenuri dan sebagainya, kita cuba elak daripada jumpa dia. Sebab takut nanti apa yang dia buat kat kita tu, kita terasa hati majlis jadi tak seronok. Okay? Tapi please, Nabi sebaik-baik umat, Nabi sebaik-baik manusia, kerja Nabi semulia-mulia kerja. Jadi orang macam Nabi, kalau rasa nak terasa hati, layaklah nak compare dengan kita. Kita ni tak ada apa. Boleh faham? Cuma nak tambahan lagi dekat situ ialah, kalau kita nak elak orang daripada buat khianat kat kita, boleh tak? Yang tu dalil yang saya baca tadi. Fa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Cuba tengok surah Al-Isra kalau tak silap saya. Cuba tengok Dalam peristiwa ini, ketika mana Abu Lahab hidup bersama isterinya Ummu Jamil, datang turun ayat firman Allah, tabat yada Abi Lahab wa tab. Maknanya Nabi dalam semayang, Nabi duk macam menghina Abu Lahab dalam semayang. Bila Nabi baca surah Tabat Yada dalam semayang misalnya, Nabi tengah hina Abu Lahab. Dia celaka Abu Lahab, dan Abu Lahab celaka. Dia akan dibakar dalam api neraka. Dia akan disalai. Begitu juga dengan isterinya. Isterinya adalah pembawa kayu api dan akan membakar suaminya. So benda-benda tu semua dibaca dalam semayang. Maka Ummu Jamil geram kepada Nabi, cari Nabi suatu hari. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu duduk berhampiran dengan Kaabah, berselindung di bawah fi zilalil Kaabah, berlindung di bawah lembayung Kaabah. Apa bayang-bayang Kaabah? Sebab panas tu panas. Jadi Ummu Jamil berjalan dengan batu di tangan, bawa nak baling kat Nabi lah ni. Abu Bakar dah sedia dah kalau apa nak terjadi. Tiba-tiba dia tak main kat Nabi, sebab Nabi ada sebelah Abu Bakar. Tapi Ummu Jamil tak main kat Nabi, dia main kat depan Abu Bakar. Dia tanya Abu Bakar, mana Nabi? Dia tanya soalan, mana Nabi? Nabi ada sebelah Abu Bakar kan? Lepas tu Abu Bakar kata, kenapa cari Nabi? Dia kata, aku kalau jumpa Nabi, sebab Nabi duk hina laki aku, duk kata kat laki aku masuk neraka, aku jumpa Nabi, aku nak punggai dia dengan batu ni, aku nak baling dia dengan batu ni.
Lepas tu dia belah. Abu Bakar macam tengok Nabi, Sayyidina Abu Bakar macam tengok Nabi macam, what's going on, what's happening, what's the story. Jadi Nabi kata kepada Sayyidina Abu Bakar, kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Kalau kamu baca Quran, Allah Ta'ala akan jadikan di antara kamu dengan orang yang nak buat khianat itu macam tembok. Dia tak akan nampak kamu kalau nak buat khianat kat kamu. Cerita ni biasa dicerita oleh sahabat kami, salah seorang abang yang kerja pilot dekat Kuwait, nama Abang Man. Dia biasa cerita kat saya, dia kata suatu hari ada dekat satu lorong tu, ada sebenarnya perogol tengah tunggu dalam lorong tu, siapa saja perempuan yang lalu. Ada seorang perempuan, dia nintas lorong tu, dia selamat. Esok keluar berita ada seorang perempuan dirogol lalu daripada lorong tu. Bila tengok masa, bila tengok tempat, perempuan yang lalu yang pertama tu, dia terkejut sebab dia lalu terowong tu. Dia pergi jumpa dengan perogol yang dapat ditangkap tu. Dia tanya kat perogol tu, aku lalu lorong ni lebih awal daripada perempuan tu, kenapa hang tak buat apa-apa kat aku? Maka perogol tu kata, aku hanya nampak perempuan ni seorang je lalu lorong terowong tu. Hang aku tak nampak pun. Ketika itu baru orang tanya apa yang dia buat. Dia kata dia baca ayat kursi, maknanya sepotong daripada ayat Al-Quran. Jadi firman Allah Ta'ala betul. Kalau kita baca Quran, kita yakin Allah akan jadikan untuk orang yang nak berkhianat kat kita tak akan jadi. Wallahualam.